Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni untuk yang baru ataupun yang belum tak pernah biasa dengan trade, okey, perkara paling basic adalah macam mana nak tekan order. Okey, macam mana nak tekan order. Apa yang kena tahu dalam tekan order, sebab dalam order ni ada banyak, okey, okey, bukanlah banyak sangat, tapi kena tahulah buy limit. Okey, buy limit tu maksudnya biasanya kita queue price yang kita nak. Okey, biasanya kita queue price yang kita nak. Buy limit adalah apabila current harga semasa berada di atas. Okey, berada di atas. Contohnya harga sekarang, harga semasa adalah 3,000. Okey, tapi kita tak nak buy pada harga 3,000. Kita nak buy pada 2,990. Okey. So maksudnya current price berada kat atas, kita queue nak harga kat bawah 2,990. Okey, inilah buy limit. Saya tulis BL lah. Okey, buy limit. Current price kat atas, kita nak buy kat bawah. Okey. Buy stop pula adalah apabila price berada di, current price adalah 3,000. Kita nak buy bila dia reverse naik balik. Contohnya kita nak buy 3,011. Okey. Current price 3,000. Buy stop kegunaannya apabila dia reverse, kita nak buy dia 3,011. Current price kat bawah, buy stop, kita nak buy bila harga naik balik. Okey, itu buy stop. Okey, current price bawah, nak buy di atas, buy stop. Okey, so boleh faham kat situ. Next adalah sell limit. Okey, sell limit. Sell limit adalah apabila price berada di bawah. Contohnya 3,000. Okey, kita nak sell 3,011. Contohnya current price 3,000. Okey, sebab apa? Sebab trend pullback, trend down, kita nak queue ke atas 3,011. Okey, current price 3,000. Inilah sell limit. Kita queue siap-siap. Itu queue sell limit. Okey, sama dengan buy limit. Okey, queue. Limit adalah queue. Okey, stop ni adalah stop pula. Untuk sell stop pula, okey, untuk sell stop adalah apabila price berada di atas, kita nak sell bila dia turun balik. Okey, contohnya pullback naik, kita nak bila dia turun balik baru kita nak sell. Okey, maksudnya current price dekat atas, kita nak sell stop dekat bawah. Okey, boleh faham ke kat situ? Okey, saya cerita balik. Buy limit adalah apabila trend up, harga current 3,000, kita nak queue 2,990. Ini buy limit, current price. Okey, buy stop adalah apabila trend down, trend up, okey, dia turun, current price 3,000, kita nak buy masa dia reverse balik. Okey, ini buy stop, current price. Okey, kegunaan buy stop. Okey, sell limit saya dah buat contoh. Okey, current price 3,000, kita nak sell ke atas. Okey, sell limit. Sell stop pula adalah current price ke atas, sell stop kita nak bila dia reverse. Okey, dah faham? Ada buy limit, sell limit,
Buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Okey. Bila dah faham situ, okey. Kegunaan buy limit. Okey. Kegunaan buy limit. Biasanya kegunaan buy limit adalah apabila kita sell tadi yang kat atas tu, masa tu first order key in entry ataupun entry. Okey. Kegunaan kedua buy limit adalah apabila kita sell 3,000, kita nak buy balik untuk dapatkan untung kan. Untuk nak dapatkan untung katalah 2990, 10 point lah kita bagi. Okey. Tadi kita sell, bila entry kita dah sell, bila entry kita sell, nak take profit adalah dengan buy limit. Buy limit. Okey. Bila position kita sell, take profit kita adalah kena key in order buy limit. Okey. Buy limit. Contohnya fill dekat 3,000, kita kena buy limit 2990 baru kita boleh profit. Okey. Itu kalau kita queue. Okey. Itu kalau kita queue. Sell limit pula, cara nak take profit adalah apabila kita buy 3,000. Sell limit ni function dia apabila dia dah, kita nak queue order 3,010. Ini TP. TP untuk buy. TP untuk buy adalah sell limit. TP untuk sell adalah buy limit. Okay. Sebab kalau kita buy bawah, TP kita kena atas. So sell limit. Okay. So bila kita sell, bila kita sini betul, sell limit. Bila kita sell dekat atas, TP kita, kalau kita target profit kita 10 point contoh. Okey, 10 point contoh, TP kita adalah buy limit. Okey. Boleh faham kat situ setakat ni? Okey. Tadi yang atas saya cerita buy limit, buy stop, sell limit, sell stop adalah untuk entry. Okey. Untuk buy stop ada juga kegunaan kedua. Contoh buy stop, kegunaan kedua adalah cut loss. Okey. Contoh trend down, kita queue dekat atas, kita sell 3,000. Okey. Cut loss kita 3,011. Okey. Contoh function buy stop adalah cut loss. Okey. Cut loss. Okey. Contoh kita fill 3,000. Okey. Kita target 2990, contoh macam tu. Contoh, bukan betul. Contoh. Okey. Dia fill tu, dia turun tu, tak sampai, kita siap cut loss kita. Okey. Cut loss kena siap. Okey. Cut loss kita kena kena set. Itulah function buy stop. Buy stop adalah cut loss untuk sell, untuk entry sell. Okey. Cut loss adalah buy stop adalah cut loss untuk entry sell. Sell stop pula apabila trend up, kita queue 3,000, cut loss kita contohlah 2989, contoh macam tu. Okey. Sell stop adalah ini. Sell stop adalah
cut loss untuk buy. Okay, sama juga contoh trend up, kita fill, dia naik tak sampai TP kita, dia reverse, kita kena cut loss. Okay, kita kena cut loss kalau kata dah sampai price yang kita nak. Janganlah cut loss ni kena, cut loss ni penting. Okay, cut loss ni penting sebab apa? Macam saya selalu cerita dalam grup kawan-kawan kita, cut loss ni penting sebab apa? Cut loss ni duit kita. Okay, duit kita. So cut loss kenapa kena strict? Okay, cut loss kenapa kena strict? Sebab dia duit kita. Okay, duit kita jaga elok-elok. Okay, duit kita jaga elok-elok. Kerana cut loss tak apa, dia reverse ke apa ke lepas tu tak apa. Okay, tapi kenapa TP saya kata fleksibel pun tak apa. Okay, TP fleksibel pun tak apa. Okay, kawan-kawan nak ambil 5 ke 10 ke, nak hold ke 20 30, okay, terpulang pada kawan-kawan. Okay, tapi minimum target, minimum TP biasanya 5 point lah. Okay, kenapa TP saya kata fleksibel? Okay, kenapa ada orang boleh hold set 5 point je dia dah ambil dah. Okay, ada orang okay, dia ambil 5 point pun dia ambil. Okay, 10 point, okay, dah sampai dalam 5-10 point dia ambil. Okay, sebab dia tak boleh tahan lama-lama. Position dia masuk, kalau boleh dah capai dia nak ambil. Okay, tak apa, tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Takkan saya nak kata salah tu cara tu. Okay, sebab ada orang jenis scalper. Biasanya scalper ni dia ambil dalam 5 ke 10 point per entry. Okay, dia ambil macam tu je scalper. Ada orang jenis holder, dia tak kisah. Okay, dia tak kisah, dia nak target sekurang-kurangnya 20 ke atas. Okay, bila jenis holder ni, nasihat saya, bila fill position 10 point, okay, trailing kita jangan bagi loss. Okay, bila dah sampai 20 point, trailing bagi win 10 point. Bila dah sampai 30 point, trailing win bagi 20 point. Tak apa, bila dah kena, nasib lah. Dah kena tak apa. Sekurang-kurangnya kalau dah sampai 10 point, untuk holder jangan bagi loss. Okay, kenapa jangan bagi loss? Okay, kadang-kadang dah sampai 10 point kita tak ambil, tiba-tiba dia reverse. Okay, kalau kata kita loss bila sepatutnya kita dah boleh win 10 point, kadang-kadang kita rasa macam ralat satu, lepas tu ralat satu, lagi satu kita nanti macam marah diri kita sendiri. Allah, dah sampai 10 point awal aku tak ambil, kalau sekarang ni dah loss pula. Okay, sebab tu saya kata kalau dah sampai 10 point, trailing jangan bagi loss. Okay, trailing jangan bagi loss pun tak apa. Okay, 10 point trailing jangan bagi loss pun tak apa. Sebab apa? Kalau kata kita tak ambil pun, sekurang-kurangnya kita tak loss duit kita. Okay, kita tak loss duit kita. Okay, tapi bila dah atas 20 point tu, bila trailing kena dapat win 10 point, tu tak apalah, sekurang-kurangnya win kan. Tapi yang kat sini yang important, bila 10 point kita dah boleh dapat tapi kita belum ambil, kalau boleh jangan bagi loss. Okay, supaya mental kita masih kuat. Mental kita masih kuat bila kita tak loss. Okay, sekurang-kurangnya tak apalah, aku tak ambil tadi tapi aku tak hilang duit aku. Mungkin hilang broker dalam RM15, RM20 macam tu lah. Okay, kalau kata yang dapat tu, at least kurang-kurangnya kita tak loss banyak. Okay, tu cara. Okay, berbalik kenapa saya kata TP fleksibel. Cut loss kita kena jaga ketat-ketat, strict, sebab tu duit kita. Okay, fleksibel TP boleh fleksibel atas diri kita, sebab TP ni dia rezeki ni kita tak tahu berapa banyak yang dia nak bagi. Dia yang bagi, bukan dari kita pun, dari dia. Okay, ada orang masuk entry yang sama, cut loss yang sama, tapi TP nya selalunya akan berbeza.
Ada orang cukup dengan 5-10 point. Ada orang 20 point, dah aku dah cukup. Ada orang tengok candle, okey dia duk naik lagi, boleh pergi 30-40 point dalam sehari. Okey, dia duk hold lagi. Tapi macam saya cakap, dah atas 10 point, kalau boleh jangan bagi loss, ataupun trailing je win bila dah lebih 20 point. Okey, kadang-kadang market tak smooth, dia naik. Okey, tapi kena ingat ni, cut loss straight, TP fleksibel, bagi saya tak ada masalah. Okey, sebab tu rezeki bukan kita yang atok. Kadang-kadang kita dah target 20 point. Kadang-kadang kita dah target 20 point, tapi tangan tu boleh pula pergi klik 10 point cukup pak kita tutup. Tengok-tengok dia boleh sampai 20 point. Pernah jadi tak? Pernah kan? So kita tengok, dia duduk main ding-dong pula sideways. Aku close je lah 10 point, tak sampai kot 20 point ni. Close dia pi. Kita rasa menyesat. Oh, sampai 20 point sebenarnya. Tapi kenapa kita pergi close lah itu? Sebab inilah konsep ni. Daripada siapa? Daripada dia. Okey, kalau untuk umat Islam, Allah Subhanahu Taala yang atok rezeki kita. Tapi kalau kata untuk non muslim, dia kata Tuhan ataupun macam tu lah. Okey, so boleh faham ke untuk cara key in order? Apa yang kita nak kena faham untuk tekan order? Apa yang kita nak tekan? Buy limit ke, buy stop ke, sell limit ke, sell stop ke? Buy limit macam biasalah. Okey, so faham kat situ. Okey, sekian. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.